Bermain alat muzik dan menyanyi, adakah muzik-muzik yang dibenarkan dalam Islam, dan hukum buka radio dalam kereta. Hukum bermain alat muzik dan menyanyi. Okey. Main alat muzik ni ada hadis dalam Sahih Bukhari yang mengatakan la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir wal ma'azif. Okey. Akan wujud di kalangan umatku mereka yang menghalalkan al-hir wal al-hira wal harir. Saya baca apa tadi? La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir wal ma'azif. Okey. Al-ma'azif ini adalah alat muzik. Yang dua ni tak apalah kita bincang kemudian, tapi yang ketiga tu al-ma'azif artinya alat muzik. Okey. Dan hadis itu menunjukkan maksud seterusnya adalah Allah akan menurunkan azab kepada mereka lah. Okay. Jadi di sini hadis ini adalah hadis yang sahih. Sebagian ulama mengatakan hadis itu tidak sahih. Hadis itu dipanggil hadis yang muallaq. Okay. Cuma para ulama ilmu hadis mereka mengatakan hadis muallaq dalam Sahih Bukhari sekiranya di depannya datang dalam bentuk yang jazm atau berbentuk yang pasti seperti qala, maka hadis muallaq itu adalah hadis yang sahih. Okey. Dan perkara ini telah pun dipastikan oleh Al-Imam Ibn Hajar, okey, bahawa hadis itu adalah hadis yang sahih dan bukannya hadis yang dhaif. Banyaklah orang petikankan hadis itu mengatakan hadis ini dhaif, tapi hadis itu sahih, tak ada masalah. Jadi saya rasa cukuplah hadis itu sebagai jawapan kepada soalan ini. Hukum main alat muzik adalah haram lah kalau ikut ayat hadis itu, kerana siapa main akan ada yang menghalalkan al-ma'azif. Okey, so yang menghalalkan artinya benda tu haram, tetapi mereka menghalalkan dan mereka akan kena azab. Okay, jadi antara perkara yang menunjukkan sesuatu benda itu adalah haram ialah ada azab. Okey. Kemudian hukum buka radio dalam kereta. Buka radio dalam kereta kalau untuk dengar berita, untuk nak dengar ceramah kan, tak ada masalah lah. Tapi kalau untuk nak dengar muzik tak boleh lah. Kita dengar muzik tak boleh. Okey. Dan sebenarnya kita tak bezakan antara muzik yang disebut oleh orang sebagai muzik Islam ataupun muzik yang tidak Islam. Okey. Dia tak ada beza, sama aja. Okey, menyanyi. Okey, apa hukum menyanyi? Menyanyi kalau tak ada muzik, okey, kita kena tengoklah. Menyanyi tak ada muzik. Okey. Seperti yang berlaku di zaman Nabi SAW. Siapa dia? Anjashah, ruwaidaka sauqaka bil qawarir ya Anjashah. Okey. Anjashah seorang sahabat yang suaranya merdu. Anjashah lelaki. Dan bila di waktu malam dia akan bacakan puisi-puisi. Okey, dan puisi Arab ni ada panjang ada pendek. Al-Bahrut Tawil apa agaknya kan. Macam-macam lah, dia ada yang panjang, ada yang pendek. Okey. Jadi bila baca puisi yang pendek di waktu malam, bila unta bergerak kan, bila baca puisi tu, unta tu akan rancak, dia akan jalan dengan agak semangat lah kan. Jadi laju lah kan. Dia dengar suara tu, unta akan jalan laju. Okey. Unta tu kan. Tapi pastinya tak ada drum, tak ada apa. Okey. Jadi Anjashah ni suara dia merdu dan dia pun baca puisi syair dan menyebabkan unta pun teruja dengan dengan apa dia deklamasi syair oleh siapa? Oleh Anjashah. Jadi bila unta tu jalan laju semacam, Nabi pun tanyalah siapa yang duk nyanyi ni? Siapa yang duk baca puisi ni lah kan. Okay? Jadi mereka mengatakan Anjashah. Jadi Nabi pun sebut ruwaidaka sauqaka bil qawarir ya Anjashah. Wahai Anjashah, perlahan sikit. Kerana apa? Atas unta diletakkan haudash. Haudash ni tempat untuk perempuan naik. Kan? Jadi bila atas tu ada macam kita panggil apa? Caravan kan, itu atas tu. Jadi bila unta tu laju, jadi orang duduk atas tu jadi orang atas tu tak selesa, tak kan. Jadi Nabi mengatakan
ruwaidaka sauqaka bil qawarir. Maknanya qawarir adalah qarurah artinya apa? Botol-botol kaca lah kan. Okey. So kita sedang membawa apa dia? Biasanya disebutkan qawarir kepada wanita. Takut kalau laju sangat akan pecah kan. Okey. Kita berlembut dengan mereka. Maknanya kalau laju sangat takut nanti dia orang tak selesa. Okey. Jadi di sini cerita tu panjang, saya nak nyatakan bagaimana boleh untuk kita menyanyi tanpa ada muzik, tak ada masalah. Okey. Antaranya untuk dalam penggembaraan. Okay, zaman dulu unta lah kan. Tapi zaman sekarang ni mungkin mungkin bila kita bawa kereta, kan para suami bawa kereta, isteri tidur kat sebelah, dia akan berjangkit. Betul tak? Dia tengok isteri dia tidur, anak pun tidur, dia pun mengantuk juga. Betul tak? Jadi kalau anak tu menyanyi sikit kan, isteri tu menyanyi sikit, jadi dia pun bawa laju lah sikit kan. Okay. Dan juga untuk dia panggil apa ni, situasi tertentu dalam perayaan kan, dalam perayaan dibenarkan. Okay. Kemudian dalam peperangan, okay, puisi-puisi yang menaikkan semangat, itu dibenarkan dalam situasi tadilah. Okay. Perkahwinan pun sama juga. Saya sebut perkahwinan kan? Tak sebut. Perkahwinan kan. Okay. Macam Nabi sebutkan, ataina ya Aisyah hal min syi'rin taqulunaha kan. Tak ada puisi ke kamu sebut kepada golongan Ansar? Kerana Ansar ni dia suka dia apa macam allahu ataupun keriangan ni lah kan, bila ada masa bergembira adalah sedikit apa dia panggil nyanyian ke apa ke. Jadi Aisyah mengatakan madza naqul, kita cakap apa, nak cakap apa, nak nyanyi apa. Dia kata sebut atainakum fahayyuna nuhayyikum kan, jangan bukan gitulah kan, bukanlah dengan cara tu, tapi ini saya buat sendirilah kan. Tapi dalam tu atainakum fahayyuna nuhayyikum. Ringkas kan, kami dah datang kepada kamu, maka hayyuna maksudnya ucapkanlah selamat kepada kami akan ucap selamat kepada kamu semua. Dia macam seolah-olah sekarang ni agaknya apa yang berlaku di Melaka mungkin, saya tak tengoklah tapi saya dengar orang Melaka kalau nak naik itu kan kena berbalas pantun kan. Jenuh kan, nak kena bagi menang juga kan. Okay? So begitu tak ada masalah kan. Tapi benda ni jangan diperluaskan. Kita ambil cukup sekadarnya. Okay? Tidak ada nyanyian yang digunakan untuk dakwah. Kalau zaman Nabi, nyanyi untuk dakwah tak ada. Mantap, nyanyi ataupun insyad, deklimasi syair, insyad syair, okey, ataupun qasidah biasanya digunakan untuk apa? Pertama untuk keriangan, untuk dalam musafir, untuk perkahwinan, untuk peperangan, naikkan semangat, itu ada. Okey. Yang kedua digunakan untuk nak macam tadi, macam perbuatan ini tambahanlah, perbuatan Hassan bin Thabit. Hassan bin Thabit dia akan gunakan untuk yahjul kuffar, untuk melawan, mematahkan hujah orang kafir. Yang tu. Itu mungkin. Maknanya dia orang akan keluarkan satu puisi, Nabi kamu macam ni, dia balas balik. Okey. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan uhjuhum ya Hassan, okey. Lawan, balas pantun mereka ataupun syair mereka wahai Hassan, okey. Tapi berhati-hati maksudnya kamu kritik mereka pada keturunan mereka, okey, tapi berhati-hati. Kenapa? Kerana keturunan mereka pun keturunan aku juga. Jadi Hasan mengatakan asulluha, perkataan gitulah lebih kurang, maknanya jangan risau wahai Rasulullah, aku akan keluarkan engkau daripada mereka. Maksudnya aku akan serang mereka, tapi serangan tu tak kena pada engkau wahai Rasulullah. Faham tak? Kita nak serang dari sudut credibility kan, maknanya Nabi lah yang paling hebat sekali. Sebab tu Allah pilih Nabi Muhammad sebagai Nabi. Kenapa tak pilih daripada kamu semua orang kafir ni? Kerana keluarga kamu macam ni, itulah lebih kurang kan. Tapi masalahnya nanti dia akan berkait dengan Rasulullah. Jadi Hasan dia ada ilmu tentang nasab kan, Quraisy, dan dia dapat menyelamatkan Nabi daripada kritikannya terhadap Quraisy. Okey. Jadi kat sini ini adalah termasuk dalam pengecualian. Okey.